Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari Khamis, tarikh 20 Mei 2021. Kita belajar akhlak untuk tajuk yang terakhir, iaitu tajuk pemaaf. Okay, boleh buka muka surat 37. Okay, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan pengertian pemaaf, membaca dan menghafaz dalil pemaaf, menyatakan fadilat pemaaf, menyenaraikan akibat tidak bersifat dengan sifat pemaaf, menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan sifat pemaaf. Okey. Kita tengok maksud, iaitu pengertian pemaaf. Pemaaf ialah memberi kemaafan dengan hati yang ikhlas terhadap kesalahan orang lain. Bermaksud kita tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan marah pada orang lain, sehingga tak ada rasa untuk maafkan orang atas kesalahan orang lain pada kita. Jadi orang yang pemaaf ni, bersifat dengan sifat pemaaf ni, dia ikhlas, dia senang hati nak memaafkan orang sampai dia dah lupa dah kesalahan orang lain. Itu sifat pemaaf lah. Okey, itu maksud dia. Okey, kita pergi kepada dalil bersifat dengan sifat pemaaf. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan itu lebih hampir kepada takwa. Surah Al-Baqarah ayat 237. Jadi daripada dalil ni, surah Al-Baqarah ni, perbuatan kita yang suka ataupun bermaaf-maafan dengan orang lain, memberi maaf kepada kesalahan orang lain, dan orang lain pun memberi maaf pada kita, itu akan hampir, Allah kata sendiri, akan hampir kepada takwa. Maksudnya kebaikan lah pada kita kan. Lepas tu dalil yang kedua, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf, melainkan ia beroleh kemuliaan. Riwayat Muslim. Allah sendiri Allah sendiri akan menambah kepada seseorang hamba yang bersifat dengan sifat pemaaf tu, iaitu kemuliaan. Kemuliaan tu bermaksud tinggilah darjat dia di sisi Allah. Dia dekat dengan Allah, Allah sendiri muliakan dia, dekat dengan Nabi, sebab sifat pemaaf adalah sifat Nabi kan, sifat Nabi, dan juga sifat Allah tu sendirilah. Allah sifat dengan sifat pemaaf. Lepas tu dalil dia. Dalil seterusnya, fadilat pemaaf, iaitu kebaikan, kelebihan bersifat dengan sifat pemaaf. Pertama, diredai oleh Allah dan Rasulullah. Allah suka, Rasulullah pun suka. Lepas tu disukai ibu bapa, guru dan rakan. Jugalah ibu bapa, guru dan kawan-kawan kita semua akan suka lah kalau kita ada sifat-sifat pemaaf ni. Walaupun kawan kita ada salah dengan kita maafkan dia. Tu akan bersifat, akan membuatkan orang suka dekat kita. Lepas tu mengeratkan silaturahim. Hubungan antara kita dengan kawan kita, dengan adik-beradik kita akan lebih baik lah. Jiwa akan menjadi tenang. Kita dah ikhlas memaafkan, jiwa kita, hati kita akan tenang, dapat menghindarkan pergaduhan. So, bila kita dah maafkan, takkan adalah rasa nak marah, takkan ada rasa dendam dalam hati kita. Itu pentingnya sifat dengan sifat pemaaf. Akibat dia terbaliklah. Tadi kelebihan orang bersifat pemaaf, kalau akibat dia dimurkai oleh Allah dengan Rasulullah, tidak disukai bapa, guru dan rakan-rakan. Hidup sentiasa dalam kegelisahan, jiwa akan menjadi tidak tenteram. Boleh menimbulkan pergaduhan. So bila akibat ni
sebaliknya lah. Yang kalau yang kita bersifat pemaaf, Allah suka, Nabi suka. Kalau tak ada sifat pemaaf, sebaliknya lah, Allah tak suka lah, Nabi tak suka lah. Begitu juga mak ayah kita tak suka, kawan-kawan kita tak suka, cikgu-cikgu kita tak suka. Dan kita pun akan rasa tak tenang lah, rasa gelisah je, sibuk duk fikir kesalahan orang. Lepas tu sampai kita ni asyik duk fikir je, tak tenang lah, tak ada perasaan tenang, jiwa pun tak tenteram. Dan akan timbul lah pergaduhan, duk marah kat orang tu. Padahal kalau kita dah maafkan, kita dah tak perlu nak fikir pun kesalahan orang, kan. Okey, lepas tu kita tengok kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan sifat pemaaf. Macam mana kita boleh nak ikut, kan? So, kita nak ikut sifat Nabi, kita kena tahu juga apa kisah Nabi yang menunjukkan Nabi tu betul bersifat mulia, kan, bersifat dengan sifat pemaaf. Ini kisah Nabi yang biasa kita dengar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dakwah ke Taif. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya keluar berdakwah ke Taif, mereka telah diberi layanan yang buruk dan kejam. Penduduk Taif telah melontar batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Akibat lontaran batu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat luka dan berdarah. Penuh darah dekat Nabi, kena baling dengan batu, kan, mestilah sakit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berlapang dada dan memaafkan perbuatan penduduk Taif itu. Hebatnya Nabi, dalam keadaan berdarah masih lagi maafkan, malah mendoakan lagi. Padahal sebenarnya baginda Rasulullah SAW boleh sahaja memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghukum orang yang menzalimi baginda. Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf yang tinggi dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Itulah mulianya Nabi, hebatnya sifat pemaaf Nabi yang sangat tinggi lah. Dan kita kena ikutlah cara Nabi. Mungkin kita tak sehebat Nabi, tapi kita kena usahakan diri kita untuk mengikut cara Nabi dengan sifat pemaaf. Okey, lepas tu, tahukah anda Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Rasulullah SAW suka kepada orang yang pemaaf dan benci kepada sifat dendam. Sifat dendam dalam diri kita Allah tak sukalah. Nabi pun tak suka, sebab dia memberi keburukan pada diri kita. Jadi sebab tu Allah tak suka memberi kemudaratan pada diri kita dengan sifat dendam itu. Jadi buang sifat dendam, kita lahirkan sifat pemaaf dalam diri kita. InsyaAllah, semoga kita sentiasa menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. InsyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.